Selamat sejahtera. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan laporan teknikal. Laporan yang pertama adalah lawatan premis. Jadi tujuan untuk lawatan premis adalah untuk tujuan verifikasi pengecualian cukai atau pencarian pelesen baru. Apakah itu pengecualian cukai? Jadi pengecualian cukai adalah fasilitasi yang telah diberikan oleh pihak JKDM sendiri, yang dimana barang adalah tertakluk di bawah cukai jualan, namun terdapat beberapa barang yang dikecualikan, sebagai contoh hewan hidup, obat-obatan, sayuran, bahan kimia dan sebagainya. Selain itu terdapat juga pengilang yang dikecualikan cukai lah. Orang yang dikenakan pengecualian cukai tersenar dalam 3 jadwal, yaitu jadwal E, B, dan C. Orang yang dikecualikan daripada pembayaran cukai di bawah jadwal E, yaitu sebagai contoh di Pertuan Agong, Sultan, Jabatan Negeri, dan Persekutuan, pihak berkuasa tempat PBK, dan juga sebagainya. Untuk jadwal B, pengilang barang tertentu yang tidak bercukai, komponen, bahan pemungkasan, dan manufacturing aids. Untuk yang ketiga, yaitu jadwal C, sebagai contoh pengilang berdaftar yang mengilang barang bercukai, pengecualian cukai ke atas perolehan barang mentah, komponen, bahan pemungkasan, dan juga sebagainya. Dokumen yang perlu dibawa ialah lampiran C, lampiran D, lampiran E, lampiran F, dan sebagainya. Berikut merupakan proses carta aliran verifikasi. Laporan teknikal yang seterusnya adalah pengurusan file custom. Jadi contoh aktiviti dalam pengurusan file custom adalah file labeling, klasifikasi file, dan juga pelupusan file lama. Jadi ciri-ciri pengurusan file yang baik adalah, yang pertama, lokasi file perlulah ditempatkan di tempat yang mudah untuk dicari. Yang kedua, file atau rekod lama yang tidak aktif perlulah diasingkan daripada file yang masih digunakan. Yang ketiga pula, file dikategorikan dan diklasifikasikan mengikut jenis file, sebagai contoh tahun, nama syarikat, jenis rekod, dan sebagainya. Dan keempat, ruang simpanan file perlulah luas bagi file baru pada masa akan datang. Dan terakhir sekali adalah mudah untuk dirujuk dan mempunyai label bagi jenis file. Bagi pengurusan file lama yang tidak digunakan lagi atau yang perlu dilupuskan, file lama yang masih digunakan perlu diperiksa dari segi kulit file. Sekiranya kulit file ada kesan koyak, kotor, dan sebagainya yang mengganggu kekemasan file, perlulah digantikan dengan kulit yang baru. Yang kedua, file yang telah digantikan kulitnya perlu dilekatkan dengan nomor file yang asal. Ketiga, file yang telah tutup atau tidak digunakan perlu dilupuskan. Keempat, sebelum file lama dilupuskan, pihak JKDM perlulah membuat permohonan daripada pihak Jabatan Arsip Negara. Selepas permohonan pelupusan file lama disahkan oleh Jabatan Arsip Negara, file tersebut bolehlah dilupuskan. Ini merupakan
borang pelupusan file kepada Jabatan Arsip Negara. Latihan teknikal yang seterusnya adalah pemberian tapak lapang sesar dan latihan menembak anjuran JKDM Brigade Zone Sabah. Terdapat beberapa ciri-ciri keselamatan di tapak lapang sesar yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktiviti latihan menembak. Yang pertama, setiap halangan sasaran ini ditembak perlulah dalam keadaan yang baik dan berada pada jarak yang ditetapkan. Yang kedua, kawasan perlulah sentiasa bersih dan first aid kit perlulah disediakan sepanjang tempo latihan dijalankan dan jauh daripada kawasan awam. Pada hari kejadian, senjata api yang telah digunakan semasa latihan menembak tersebut adalah pistol Glock 16mm. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan semasa latihan menembak. Latihan praktikal yang seterusnya adalah membuat senarai aset. Senarai aset di pejabat perlu dikemas kini sekiranya terdapat perubahan, kerusakan dan juga kehilangan aset yang berlaku. Jadi oleh itu borang KIWPA 7 merupakan borang senarai aset yang perlu dikemas kini dan perlu dilekatkan di semua lokasi di dalam pejabat. Oleh itu, dua salinan borang KIWPA perlu dibuat sebagai rekod oleh pengurus aset dan satu lagi salinan perlu dilekatkan pada setiap lokasi. Berikut merupakan senarai aset yang telah pun siap. Aktiviti praktikalnya seterusnya adalah cukai levy. Apakah itu cukai levy? Dari cukai levy yang dipungut bagi hasil daripada minyak sawit mentah dan minyak inti sawit mentah. Cukai ini merupakan cukai di bawah Akta Custom Section 6 Akta Levy Keuntungan Luar Biasa 1998 kurungan Akta 592 yang telah dimeterai oleh Kementerian Perdagangan Malaysia. Seterusnya, gerak kerja pembayaran levy. Yang pertama adalah menerima penyata levy keuntungan luar biasa WPA nomor 3 daripada syarikat. Yang kedua adalah mendaftar dan membuat nombor penyata WPA nomor 3 ke dalam buku rekod. Seterusnya, menghantar penyata WPA nomor 3 ke pegawai kasam kanan WK22 dan terakhir sekali penyata akan diasingkan mengikut kategori.